Anak masih bercakap sepatah-sepatah perkataan. Apa lagi yang anda boleh bantu anak? Dalam video ni, saya akan terangkan apa yang anda boleh buat untuk bantu anak bercakap lebih banyak di rumah. Hai, bagi yang pertama kali tengok video saya Zuraida Syahimi, speech therapist, co-founder SNZ Speech Therapy Center dan juga co-founder Result Optometrics and Vision Therapy Center. Dan kalau anda nak lihat lebih banyak lagi video-video pendek, boleh follow saya di TikTok dan Instagram sebab di sana saya banyak kongsikan video-video berkaitan dengan speech therapy tips, parenting dan juga communication. Antara soalan yang paling banyak saya terima, anak saya dah umur 2 tahun tapi boleh cakap sepatah-sepatah saja. Atau ada yang cakap, anak saya boleh cakap 5 perkataan saja puan. Okey, anak saya dah umur 2 tahun tapi boleh cakap 5 perkataan saja. Mama, papa, bobo, baby, susu. Itu saja. Ada yang tanya, anak saya cakap sepatah-sepatah, bunyi di hujung-hujung je. Tak boleh nak cakap perkataan yang lengkap. Apa yang anda nak buat? Sebenarnya ada anak, dia tahu banyak perkataan. Apa saja binatang, haiwan dekat laut, dekat hutan, dekat kandang ke yang dibela ke ataupun yang liar, semua dia boleh sebut. Ada anak pula, dia pandai sebut ABC, 1, 2, 3, sampai 100 pun dia boleh sebut. Walaupun baru berumur 2 tahun. Tapi isunya sekarang ni, anak tak boleh gunakan perkataan-perkataan tu untuk berbual, berkomunikasi, bercakap, bersembang dengan kita sama macam orang yang lain. Kenapa penting untuk berbual? Sebab ia bukan saja persediaan untuk anak pergi ke sekolah, tetapi ia penting waktu sekarang ni, waktu anak tu masih kecil, supaya dia boleh bagi tahu apa yang dia nak, dia boleh bagi tahu apa yang dia rasa, dia boleh bagi tahu, kalau dia tak nak pun dia boleh bagi tahu juga. Ada satu kajian yang dibuat pada tahun 2019 mendapati kanak-kanak yang lambat bercakap ni, yang tak boleh nak berbual ni, dia punya temper tantrum dia hampir 2 kali ganda lebih banyak daripada kanak-kanak yang boleh bercakap, boleh bagi tahu apa yang dia nak. Jadi itu antara sebab kita perlu ajak anak bercakap, bukan saja untuk pergi sekolah tapi juga untuk perkembangan sosial dan juga perkembangan emosi dia supaya dia tak adalah cepat mengamuk, temper tantrum dan sebagainya. Jadi untuk mudahkan anda dan saya harap anda boleh terus mula hari ini, saya cadangkan untuk anda buat 2 perkara ini untuk bantu anak anda yang cakap sepatah-sepatah tadi tu boleh bercakap lebih banyak di rumah. Sebenarnya bila anak dah boleh bercakap sepatah-sepatah, kita patut gembira sebab anak kita boleh bercakap, boleh menyebut. Maknanya dia tak ada isu sangat dengan dia punya oral motor. Tapi kalau anak ni ada lagi isu berkaitan dengan pertuturan, anda perlu bawa anak pergi jumpa dengan speech therapist yang berhampiran. Sebab apa yang saya terangkan ni adalah secara am saja. Untuk latihan terapi yang lebih spesifik, anda perlu juga bawa anak jumpa dengan speech therapist. Sebab biasanya speech therapist akan designkan terapi yang khas, yang sesuai untuk anak anda. Supaya dia punya progres tu lebih cepat. Okey, apa dia 2 perkara ni tadi? Sebelum tu, pernah tak tengok orang buat rumah? Buat rumah yang paling asas sekali, bukanlah yang canggih macam sekarang ni, yang paling asas sekali. Gunakan batu bata dan kemudian mereka siminkan setiap lapisan batu bata tu. Batu bata tu nak ada banyak supaya kita bolehlah buat rumah yang besar. Nak tinggikan dinding belah sini, dinding belah sini. Kalau batu bata tak cukup, so kita punya rumah tu tak jadi macam rumah. Bayangkan pula kalau tu bata yang disusun tu tak disiminkan. Apa akan jadi? Kita tolak, kita sepak sikit, boleh jatuh. Ini kan pula kalau ada angin kencang, ribut taufan. So, dia tak jadilah rumah, tak jadi tempat berlindung. Sama juga macam kita nak ajak anak bercakap. Perlu ada 2 perkara ni, iaitu kena ada banyak perkataan. Batu bata tu umpama perkataan-perkataan yang perlu anak ada. So, kalau dia punya perkataan tu sikit, macam mana dia nak bercakap lebih banyak? Dan perlu ada simen ni. Simen ni untuk mengukuhkan lagi dia supaya dia suka lagi bercakap dan dia dapat bercakap dengan lebih baik dalam ayat yang betul. Jadi umur berapa sebenarnya anak boleh bercakap 2 perkataan?
Kalau ikut kajian daripada pakar-pakar sebelum ni, mereka mendapati kanak-kanak dalam umur 2 tahun sekurang-kurangnya dah boleh bercakap dalam ayat pendek 2 perkataan. Okay, contohnya dia boleh cakap nak susu, dia boleh cakap jom main, dia boleh cakap sepak bola, dia boleh cakap baby sakit. Anak boleh bercakap dalam 2 perkataan yang pendek-pendek. Walaupun sebutan dia mungkinlah tak sempurna. Contoh kalau dia nak sebut baby sakit tu, kalau dia main dia punya doll, okay, mungkin dia cakap baby kid, dia cakap hujung-hujung saja. Jadi apa perlu kita buat supaya sebutan anak betul, dia cakap lebih panjang dan dia seronok nak berbual dengan kita. Kita start dengan yang pertama dulu. Tambahkan batu bata. Banyakkan perkataan yang anak tahu. Sebab kalau tahu nama benda saja, tak cukup. Kalau kita tahu semua nama haiwan saja, tak cukup untuk kita berbual. Kalau tahu ABC saja, anak tak cakap C, D. Anak tak eja pun untuk bagi tahu kita dia nak susu. Okey? Jadi, perlu banyakkan perkataan. Bagaimana? Tahu nama benda macam susu, roti, kucing ataupun semua nama-nama haiwan ataupun nama orang saja, mama, papa, opa saja tak cukup. Cuba perhatikan perkataan yang anak anda boleh sebut. Boleh senaraikan, ada tak benda yang selain nama benda ataupun nama orang? Ada tak perkataan yang macam perbuatan, contohnya makan, minum atau tidur? Ada tak perkataan yang menggambarkan tempat macam dekat atas, dekat bawah, dekat luar? Ataupun perkataan yang menggambarkan sifat gemuk, kurus, sejuk, sakit. Jadi kalau ada banyak jenis-jenis perkataan, barulah mudah untuk anak bercakap dalam ayat. Okey, jadi apa yang anda boleh buat dekat rumah? Okey, yang pertama, ini pernah saya kongsikan dalam video TikTok saya sebelum ni, okey, iaitu jadi DJ kat rumah. Jadi DJ kat rumah ni bukanlah anda kena bercakap 24 jam, popek saja. Tapi cakap 2 perkara ni. Pertama, cakap apa yang anda sedang buat. Dan kedua, cakap apa yang anak sedang buat. Okey, contoh. Contoh apa yang kita sedang buat. Contoh macam masa kita memasak. Okey, mama tengah masak ikan. Mama nak goreng ikan. Mama tengah siang ikan. Adik suka makan ikan. Okey, adik tunggu mama masak. Okey, maknanya kita bagi tahu apa yang kita buat. Ataupun anda tengah menyapu sampah. Kotornya. Mama nak sapu ni. Kotor lah nak masuk dalam tong sampah. Dah siap. Okay, kita bagi tahu apa yang kita buat. Ataupun kita bagi tahu apa yang anak sedang buat. Contoh, masa anak tengah main. Okay, adik susun dekat situ. Adik buat apa? Bola ni. Adik tengah main dengan baby. Baby nak minum susu. Adik bagi susu. Adik tengah masak-masak. Adik masak carrot ke? Okay, kita cakap apa yang anak tengah buat. Bila anda jadi DJ kat rumah, anda sedang kenalkan perkataan baru kepada anak dalam suasana yang sangat natural, sebab itu adalah benda yang real yang berlaku waktu itu. Bukan dalam buku yang anak tak boleh nak bayangkan, tapi anak experience benda tu. Anak merasai benda tu. Dia tengah masak, dia tengah main masak-masak ataupun dia tengah main dengan baby dia, dan anda sebut setiap apa yang dia sedang buat. Dan bila anda buat sesuatu pekerjaan ataupun anda tengah kemas-kemas, ataupun kalau anda terlalu sibuk, anda nak bawa dia masuk dalam kereta nak hantar kat babysitter pun, anda boleh cakap, adik duduk dekat sini, mama pakaikan tali pinggang. Okey, kita nak pergi kat rumah babysitter. Okey, kita nampak kucing. Apa tu? Bagi tahu apa yang berlaku. Yang kedua, anda boleh tambah perkataan lebih banyak lagi dengan bermain. Bila cakap bermain ni, ada orang yang menganggap main tu tak bagus. Okay? Ada yang cakap main tu tak bagus sebab itu macam main-main. Saya nak anak saya jadi pandai. Tapi sebenarnya anak belajar banyak semasa bermain. Saya akan terangkan. Okay? Yang kedua pula, ada orang yang menganggap main tu dia mestilah educational toys. Educational toys sahaja. Jadi penuhlah dengan puzzle, penuhlah dengan blok, Lego, sampai mainan yang macam baby doll, main masak-masak tu memang dah dilupakan terus. Sedangkan mainan-mainan tu menyebabkan anak belajar banyak perkara. So,
pelbagaikan permainan anak. Jangan terlalu strict kepada apa yang kita panggil sebagai educational toys tu saja. Ada ibu bapa yang dah sediakan permainan yang hebat-hebat. Macam ada satu bilik tu khas untuk anak main. Okay? Tapi ada masanya ikut level umur anak kita, kita perlu pilih mainan yang sesuai untuk dia. Kalau katalah anak ni baru umur 1 tahun, kita bagi dia puzzle. Dia bukan saja buatkan anak tu kecewa sebab dia tak pandai lagi nak main benda tu. Kita pun rasa kecewa sebab, kenapa anak saya tak pandai nak main benda ni? So, sebab itu penting untuk pilih mainan yang sesuai dengan umur anak kita. Okay, saya bagi contoh, katalah anak ni umur dalam 2 tahun. Biasanya kalau anak umur 1.5 tahun, 2 tahun, dia tengah aktif. Dia tengah nak gunakan fizikal dia. Sama ada nak gerakkan tangan dia. Carilah permainan yang boleh digerakkan tangan dia. Contoh macam ketuk-ketuk. Ataupun dia boleh gerakkan kaki dia. Contoh dia nak main bola. Anak anda aktif dengan gerakan-gerakan tu. Sebab dia akan membantu dia untuk lebih fokus. Bayangkan anda bagi anak bola dan anda pun anggap, kalau dengan bermain, anak boleh belajar bercakap. Jadi anda pun belikanlah mainan untuk anak. Anda belikan bola untuk dia. Anda bagi anak main. Anak pun pegang, baling. Anda pun cakap lah macam tadi. Pak Zaidah kata, kita cakap apa anak tengah baling. Adik tengah baling. Adik tengah ni. Tapi itu sebenarnya tak cukup. Dia tak sama dengan kalau anda main sama-sama dengan anak. Okay, bila anda main dengan anak, kita tengok situasi dia. Bayangkan anda tengah main dengan anak. Anak duduk dekat sana, anda duduk dekat sini. Anda pun baling bola. Okay, ready, get set, go. 1. Okay, adik tangkap. Lepas tu, anak pun baling balik dekat anda. Alamak, terjatuh. Okay, papa nak cuba lagi. Papa pula. Nampak sangat papa yang selalu main. Okay, mama nak cuba lagi. Okey, baling lagi. Yeay, adik berjaya. Okay. Sebenarnya bila anak belajar dari pengalaman, dia nampak. Bila nak mula, kita cakap macam ni. Bila nak baling, kita cakap macam ni. Bila bola tu jatuh, ini perkataan dia. Bila berjaya, macam ni kita nak cakap. Okay, anak bukan saja belajar perkataan, dia tahu cara nak gunakan. Sebenarnya dapat membentuk sikap anak kita tu supaya lebih suka berusaha. Okay, sebab kalau kita ajar ini apa saja, anak dapat belajar perkataan tu secara pasif. Dia tak perlu cakap apa-apa, dia perlu dengar saja. Okay, berbanding dia terlibat sekali, dia tahu apa yang nak buat, sebenarnya dapat membentuk dia punya attitude pada masa akan datang. Okay, saya tak akan terangkan lebih lanjut tentang tu, tapi untuk ajar anak bercakap lebih banyak, main sama-sama dengan anak. Bukan sekadar kita belikan saja mainan untuk dia. Ketiga, untuk banyakkan perkataan anak adalah dengan bercerita atau baca buku cerita. Either one. Tak kisah anda nak bercerita macam tu saja ataupun baca buku cerita. Biasanya saya akan gunakan dua-dua. Seawal mana kita nak baca buku cerita dekat anak? Seawal dia dah mula faham. Biasanya daripada umur 3 bulan, kita dah boleh bacakan buku cerita untuk anak. Kita tunjukkan gambar. Tapi level dia tak samalah. Kalau umur 3 bulan, kita tunjuk gambar. Kita sebut bunyi. Kalau anak tu dah makin besar, macam umur 2 tahun, kita boleh cerita lebih panjang lagi. Tapi, jangan terlalu kompleks. Jangan terlalu kompleks. Jangan guna ayat-ayat yang kompleks. Kalau boleh, elakkan baca ayat-ayat dalam buku cerita tu. Sebenarnya ayat-ayat dalam buku cerita tu sebagai guideline untuk anda. Kalau buku cerita tu ceritakan tentang kambing contohnya. Kita cakaplah, ada kambing. Kambing ni bunyi bek, bek. Kambing ni nak jalan-jalan, dia nak makan rumput. Dia lapar tadi. Cerita macam tu. Cerita dengan ayat yang pendek, ayat yang mudah dan ada intonasi. Kali pertama mungkin anak macam, apalah mama buat ni? Nak cerita. Kali kedua dia akan datang dekat sebab dia tengok macam, macam best lah mama cerita. Dan seterusnya anda boleh ajar banyak perkataan daripada situ. Tapi jangan sekali-kali cakap pelat dengan anak. Sebab sebutan kita tu adalah contoh untuk anak. Tanpa kita perlu suruh anak untuk tiru balik. Sebab anak anda dah boleh cakap sepatah-sepatah perkataan. Maknanya anak anda dah boleh tiru. Kita perlu banyakkan lagi perkataan yang dia tahu.
Okay, so untuk banyakkan perkataan, kita boleh jadi DJ kat rumah, kita boleh bermain dengan anak dan kita boleh bercerita dengan anak. Ini malam-malam sebelum tidur, saya akan bercerita dengan anak. Bercerita tanpa buku cerita. Okay, contohnya saya akan cerita apa yang berlaku pada hari tu. Okay, kalau macam pergi jalan-jalan, okay, kita cerita balik. Oh, tadi adik pergi jalan, jumpa dengan kucing. Kucing tu bunyi macam mana? Okay, cerita balik dengan anak. Ataupun apa yang berlaku pada hari tu. Kalau tak ada apa-apa event sangat, okay, kita ceritalah, oh tadi adik mandi, lepas tu adik makan, adik buat ni, adik buat ni, adik buat ni. Okay, cerita dengan anak. Dia akan terkejut bila satu hari anak pula yang start cerita dengan anda. Kita masuk poin yang kedua. Poin yang kedua tadi kita nak gunakan simen kan, nak kukuhkan anak tu boleh bercakap. Okay, nak kukuhkan batu-bata tadi. Okay, jadi kita nak kukuhkan, nak kuatkan lagi anak tu boleh bercakap. Apa dia? Ada dua perkara yang saya minta anda buat. Okay, yang pertama adalah setiap kali anak cuba bercakap dengan anda, contoh dia sebut satu perkataan roti ataupun dia sebut hujung je T, anda perlu pertama ulang dan kedua panjangkan ayat dia. Pertama ulang dan kedua panjangkan ayat dia. Macam mana? Okay, contoh anak sebut ditunjuk roti. Lu balas apa? Roti. Okay, jangan pelat pula. Okay, so anak sebut anak pegang roti kan? Okay, so anda balas balik. Roti. Ulang dan kedua panjangkan. Oh, adik nak roti. Panjangkan lagi. Adik nak makan roti. Panjang lagi. Adik nak makan roti sedap. Adik lapar ya. Okey, kejap mama nak buat roti. Okey, itu contoh dia. Waktu ni tak perlu suruh anak ulang balik. Sebut roti. Okey, sebab anak akan lagi stres. Dia tak nak bercakap dengan anda. Mungkin dia rasa macam, next time saya tak nak lah cakap. Baik saya tunjuk saja lagi senang. Okey, tapi kalau kita respon macam tadi, anak lagi suka nak bercakap dan sekaligus kita mengajar anak sebut dalam ayat yang lengkap. Waktu anda bercakap, waktu anda respon, pastikan anda sama level mata dengan anak. Okey, kalau anda berdiri, rendahkan sikit badan. Okey, supaya anak nampak muka anda masa anda bercakap tu. Dan tekankan kepada sebutan yang hilang. Contoh macam anak sebut T tadi, bila setiap kali anda sebut, anda mesti sebut ro tu tekankan sikit. Okey, contoh, oh adik nak makan roti. Okey, tekankan kepada bunyi yang hilang tu. Contoh lain, anak saya suka makan pisang. Okay, jadi dia akan tunjuk sebab selalu kalau ada beli pisang, saya akan gantung kat dapur. Okay, macam dekat pokok lah. So, anak saya akan sebut Icang. Okay, jadi kita akan balas pisang. Adik nak pisang. Hasif nak makan pisang. Okay, balas macam tu. Okay, nanti mama tolong ambil pisang. Mama nak buka pisang ni kulit dia. Hasif nak makan pisang. Terus buat seperti ni. Ulang dan ulang, anak akan suka bercakap dengan anda. Dan sebenarnya anak belajar bercakap dengan cara yang sangat natural. Kesimpulannya, ada dua perkara je. Pertama, tambahkan banyak lagi perkataan. Jadi DJ kat rumah, main sama-sama dengan anak, bercerita dengan anak. Dan yang kedua adalah kukuhkan lagi, simenkan dia dengan respon kepada apa yang anak cuba cakap, iaitu walaupun anak tu ada 10 perkataan, okay, kita respon betul-betul supaya anak nak bercakap lagi, iaitu dengan ulang dan panjangkan ayat apa yang anak cuba cakap. Perlu ingat, bila kita nak ajar anak bercakap ni, dia bukan sekali kita buat terus dapat. Memang saya tak nafikan ada anak yang macam tu. Kita sebut sekali, dia boleh terus cakap. Pandai sangat dia. Okay, bijak sangat anak ni. Okay, tapi ada anak yang perlu 10 kali. Ada yang 100 kali. Kita kena ulang, baru dia dapat. Tak apa. Yang penting anda usaha. Okay, anak anda boleh bagi tahu apa yang dia nak. Dia bukan saja berguna untuk masa sekarang, tapi masa akan datang. Harap video ni dapat membantu anda sebab ramai sangat yang tanya saya soalan ni dan saya rasa tak cukup untuk saya buat video TikTok yang pendek saja. Okay, saya harap video ni membantu anda dan kalau ada persoalan boleh tulis dekat ruang komen dan boleh juga cadangkan kepada saya apa video-video untuk saya share lagi kepada anda nanti.
Jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum.